A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dan kurniaannya yang mana dapat kita berkumpul dan bertemu dalam majlis ilmu pada pagi yang mulia ini, iaitu program yang dianjurkan oleh unit Hal Ehwal Islam UiTM Cawangan Pahang Kampus Raub, iaitu ceramah nuzul Al-Quran. Alhamdulillah. Saya wakil daripada pihak penganjur mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang hadir bagi memeriahkan lagi program pada pagi ini walaupun secara online. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Saya juga mohon jasa baik tuan-tuan, puan-puan untuk sharekan live ni supaya ia dapat disebarkan lagi dan dapat memberi manfaat. Moga-moga dapat memberi manfaat kepada orang yang di luar sana yang dapat mendengarnya, insya-Allah. Alhamdulillah, bersyukur juga kita yang mana hari ini kita dah masuk kepada 16 Ramadan. Sedar tak sedar, pejan celik kita dah berada di pertengahan pada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Okay, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbalik kepada agenda kita, iaitu pada program pagi ini, iaitu ceramah nuzul Al-Quran. InsyaAllah hari ini saya akan ditemani oleh seorang penceramah khas yang jauh dijemput, iaitu di bumi jengka. Di bumi jengka, iaitu Ustaz Salah bin Abdul Aziz, atau nama famousnya, nama komersial dia Ustaz Salah Abdul Aziz Al-Jengkawi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah, sihat orang tua. Alhamdulillah. Sihat orang tua. Muda lagi tu. Okey, terima kasih juga ke atas Ustaz sebab menerimalah penawaan daripada UHI Kampus Raub. Terima kasih Ustaz. Ahlan wa sahlan. Okey, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila bercerita tentang nuzul Al-Quran, semua orang kebanyakannya tahu nuzul Al-Quran ini adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW, yang mana Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling besar sekali yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Rasulullah. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ini melalui malaikat Jibril secara mutawatir, iaitu secara berperingkat. Untuk apa? Untuk dijadikan panduan dan pedoman kepada seluruh umat manusia. Dan kita banyak juga kan dengar orang kata kisah sirah yang kita selalu dengar berkaitan dengan nuzul Al-Quran. Okay, tanpa melengahkan masa lah, sebab masa kita pun tak lama. Masa yang dia beri hanya sejam je. Jadi Al-Fadhil Ustaz Salah, moga-moga dengan sejam ini dapatlah orang kata berkongsi berkaitan dengan ceramah nuzul Quran kita. Maka saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Salah untuk mengupas lebih lanjut berkaitan peristiwa agung ini. Dengan ini dipersilakan Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa'.
والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan dan merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya Allah Ta'ala masih memberi kepada kita kesihatan, tubuh badan yang baik, akal fikiran yang sejahtera. Allah Ta'ala masih mengurniakan kepada kita keluarga yang bahagia, kecukupan dalam menjalani hidup sementara di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala masih mengurniakan kepada kita nikmat keamanan, yang mana nikmat tersebut sebagaimana semua maklum dan ketahui, ianya ditarik dan ditangguhkan sebentar daripada saudara seagama kita di bumi Gaza, Palestin. Dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kerana Allah Taala sudi menemukan kita dengan bulan yang dianggap sebagai pesta ibadah, iaitu Ramadan Al-Karim, Ramadan Al-Mubarak. Walaupun kita sedikit kecewa, sedih, hiba kerana hari demi hari rumah Allah Subhanahu wa taala semakin lapang, semakin kosong. Ingat tak lagi kita nostalgia hari pertama kita bertarawih? Bukankah masjid yang sangat besar itu dipenuhi oleh manusia-manusia, malah sehingga melimpah ruah keluar? Namun selepas berlalu 5 hari, 7 hari, 9 hari, 10 hari, maka separuh daripada ruangan masjid dah kosong. Itu baru 8 rakaat. Maknanya lepas habis 20 rakaat tu, bukan tinggal separuh lah, tinggal satu saf lebih. Tak ramai yang menyempurnakan sembahyang tarawih sebanyak 20 rakaat. Jadi saya nampak umat Islam hari ini, khususnya di Malaysia, masih belum faham dan memahami erti Ramadan ataupun nikmat Ramadan, kelebihan Ramadan, fadilat bulan Ramadan. Ramai di antara kita yang masih belum faham. Guru saya di Al-Azhar Al-Sharif, Al-Syekh Yusri Jabr, baru semalam ataupun kemarin khatam kali ketiga bacaan Al-Quran dalam tarawih. Kali ketiga, bukan kali pertama, kali ketiga khatam dalam tarawih. Nah, kemudian ada tempat-tempat tertentu di Malaysia ni lah, di madrasah, sehari baca sejuzuk. Untuk jemaah-jemaah yang hadir daripada luar boleh ikut. Namun dalam masa yang sama, ada juga dalam madrasah itu, dalam madrasah tersebut buat tempat lain tarawih untuk mereka yang nak bertarawih dengan bacaan 3 juzuk sehari. Bila masuk 10 malam terakhir, mereka baca 5 juzuk sehari. Dan itulah sikap para muhibbin. Kalau kita tengok dan kita kembali semula ke zaman salafus salih, ada yang khatam Al-Quran di bulan Ramadan sehari sekali. Ada yang khatam 2 kali sehari. Khatam sehari sekali ini bukan baca bolak-bok apa-apa, bukan. Tapi diberkahi masa sehingga mereka mampu khatamkan dalam sehari 2 hingga 3 kali. Jadi para muhibbin, para salihin begitu lalu bersungguh mengejar Ramadan, mengejar fadilat Ramadan. Kita pula hari ini sibuk ke benda lain. Betul tak? Ada di antara kita ni, dia tunggu Ramadan sebab apa? Dia nak makan roti john. Roti john ni jangan jumpa. Tak, kalau apa nama tu kita sebut di pasar malam pun jangan jumpa. Tapi bulan Ramadan ni banyak. Dah banyak pilihan pula tu. Dia nak ke benda tu.
Ada orang nak kuih tu, kuih ni. Jadi itu sebenarnya sya'nun nisa' wasibyan. Budak-budak kecil betul. Fikir kepada makan, minum. Ada pun kita yang dah berusia ni macam saya ni, umur 30-an. Ada yang dah umur 40-an. Sepatutnya bila masuk Ramadan, yang lebih kita utamakan ialah ibadat dan juga kesan Ramadan. Kesan Ramadan, berlapar ni biasa. Tak, kita tak makan bulan Ramadan, berlapar. Tak makan bulan lain, berlapar. Cuma apa kesan daripada lapar tu? Adakah kita semakin kasih pada orang fakir miskin? Adakah setiap hari kita bukan tak ada duit, ada duit? Adakah ada sedekah setiap hari pada masjid, pada surau walaupun sedikit dalam Ramadan? Tak. Lepas daripada Ramadan, adakah kita istiqamah ke masjid? Ataupun paling tidak pun sebelum-sebelum ni, mungkin Jumaat je mari. Kali ni hari Sabtu tu memang ke masjid. Hari lain tak pergi, tak ada masalah. Maknanya ada peningkatan sudut tu. Sudut ruhaniyah tu. Itu yang kita nak sebenarnya daripada Ramadan ni. Bukan makan minum, bukan. Boleh? Jadi, Ramadan yang berbaki ni saya menyeru diri saya dan semualah. Supaya kita ambil kesempatan, gunakan sebaiknya. Kalau boleh buatlah 20 rakaat. 20 rakaat ni sebenarnya tak lama sangat pun. 10.30 siap lah. Jadi kalau kita semayang 8, kita balik rumah untuk apa? Kalau kita balik rumah untuk masak sahur, okey, boleh balik, tak ada masalah. Kalau kita balik rumah nak rehat tidur untuk kerja bagi esok, kerja keras, buat bangunan ke, buat rumah dan sebagainya, tengah-tengah panas, kena rehat cukup. Ahlan wa sahlan, boleh balik rehat. Tapi kalau balik, kita ambil handset, kita scroll. Daripada atas ke bawah. Daripada bawah ke atas. Dah. Bukankah perkara tu kita dah buat pada siang Ramadan ataupun pada bulan-bulan sebelum ni? Jadi kalau sekadar itu balik, baiklah kita duduk di masjid, niat iktikaf dan sembahyang tarawih. Sembahyang sunat ni dia lebih mudah, tuan-tuan, hadirin, hadirat yang saya rahmati sekalian. Kalau kita tak mampu berdiri, kita boleh duduk. Malah kalau kita mampu berdiri pun kita boleh duduk. Kita mampu duduk, kita nak sembahyang mengiring, boleh. Tak? Kita letih, letak sini, kita letak bawah, tepi ni macam mazhab Maliki. Boleh, tak ada masalah apa. Tak? Cumanya, cuba sedaya upaya buat 20. Sebab memang sepakat 4 mazhab mengatakan tarawih ni 20. Bila kita buat 8, pahalanya tu, adakah dapat pahala tarawih? Dia ada khilaf. Ada ulama kata dapat pahala tarawih, ada kata tak dapat pun pahala tarawih. Malah dapat pahala sunat sahaja. Sembahyang sunat. Qiyamul lail begitu. Ada pun pahala khusus tarawih tak dapat. Sebab tarawih sekurang-kurangnya 20. Boleh? Nah. Jadi itu mukadimah lah. Supaya kita sedar, kita dalam Ramadan. Jangan bagi dia pergi begitu saja. Kan sikit lagi pada akhir Ramadan, lajunya Ramadan pergi, Masya Allah, tabarakallah, nyesal saja. Memanglah laju dah awak tidur. Faham tak? 8 pagi sampai 3 petang tidur. Tiap-tiap hari lagu tu, contoh. Tak, memang laju Ramadan tu pergi, meninggalkan awak. Awak tak ambil peluang. Jadi jangan kita jadi orang lagu tu. Kita gunakan sebaiknya masa yang diberi oleh Allah SWT. Kelebihan Allah Ta'ala bagi tu, kita dapat rasa Ramadan, kita pulun sehabis mampu yang kita boleh. Nah, itu mukadimah. Terima kasih kepada pihak penganjur. Ini bukan kali pertama lah saya bersama UiTM. Sebelum ni di UiTM Seremban. Dalam satu tempoh yang agak lama lah. Masuk tahun ketiga dah. Perbahasan bab solat, perbahasan solat bab jenazah. Baru ni perbahasan bab puasa. Tak. Hari ini kita bersama pula dengan UiTM. Allahumma salli ala Muhammad Raub. Jadi insya-Allah kita tawan satu Malaya, UiTM satu Malaya. Insya-Allah taala. Naam. Jadi tajuk perbahasan dan perbincangan ceramah hari ini ialah tentang nuzul Al-Quranul Karim. Saya ada buat sedikit slide, kita tengok slide saya walaupun tak comel manalah. Tapi insya-Allah bermanfaat insya-Allah taala. Slide yang pertama kita akan bincang tentang maksud Al-Quran itu sendiri. Apa makna Al-Quranul Karim? Kita ada dua makna. Pertama, makna segi bahasa. Al-Quran diambil daripada qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan, yang bermakna bacaan. Bacaan maksudnya proses membaca. Itu dinamakan sebagai Al-Quran atau sesuatu yang dibaca.
Yang kita baca tu sendiri kita panggil Al-Quran. Jadi Al-Quran pada sudut bahasa maknanya dua. Sama ada proses membaca ataupun apa yang dibaca. Itu Al-Quran pada sudut bahasa. Adapun pada sudut istilah ulama akidah, ulama syariah, tak, maka mereka mengatakan Al-Quran ialah kalam Allah yang melemahkan. Al-Quranu kalamullah al-mu'jiz, yang melemahkan. Melemahkan siapa? Melemahkan kaum kufar, kaum musyrikin, daripada mendatangkan ayat yang seumpama dengan Al-Quran. Jadi setiap Nabi ini diberi mukjizat yang boleh melawan kehebatan yang ada pada zaman masing-masing. Jadi pada zaman Nabi, orang Arab Quraisy ni suka bersyair lah. Dan syair mereka, Masya Allah, Tabarakallah, mantap. Mana bagus, padu, kualiti tinggi. Sehingga ada pasar syair. Satu pasar yang apa? Dia buat khusus sebagai untuk orang ataupun penyair-penyair ini melontarkan syair, kemudian berlawan sama dia dan diberi ganjaran oleh khalifah ataupun oleh pemimpin ataupun dibayar oleh orang yang mendengar. Itu setara itu sekali. Tak, apa nama, kemajuan ataupun ialah kemajuan syair ketika masa itu. Nah, jadi Nabi dikurniakan Al-Quranul Karim yang al-mu'jiz, kalam Allah yang melemahkan. Dan sehingga ke hari ini tak ada seorang pun boleh bawa satu ayat yang menyerupai seperti ayat Al-Quranul Karim. Ada yang cuba, tapi ayat yang mereka buat tu kelakar lah, bunyinya kelakar. Cerita pasal katak lah, cerita pasal macam-macam. Bunyi tu pun kita dengar pun rasa nak mutuh hijab. Boleh? Tu. Jadi Al-Quran ialah kalamullah yang melemahkan, yang turun ke atas Nabi Muhammad SAW. Semua kita tahu Al-Quran diturunkan ke atas Nabi Muhammad SAW. Dan kitab Zabur ke atas Nabi Daud. Dan Nabi-Nabi lain pun dia ada kitab ataupun suhuf yang diturunkan kepada mereka. Kemudian yang tertulis dalam lembaran mushaf, itu jelas, yang dipindahkan kepada kita secara tawatur. Jadi Al-Quran dipindahkan kepada kita secara tawatur. Apa makna tawatur? Satu generasi yang sangat ramai sampaikan Quran kepada satu generasi yang sangat ramai. Dan begitulah berterusan. Sampailah Al-Quran tu kita boleh dengar dan pelajari. Faham tak? Ada bukan seorang Nabi beritahu ke seorang sahabat tu pula sampaikan kepada seorang sahabat yang lain. Lepas tu sahabat tu pula sampaikan kepada tabi'in, lepas tu kepada tabi'in, lepas tu kepada ulama selepas tu, main seorang-seorang. Tak. Satu jumlah yang sangat ramai sampaikan kepada generasi selepas tu. Generasi selepas tu pula jumlah yang sangat ramai juga sampaikan kepada generasi selepasnya. Dan begitulah sehinggalah Al-Quran sampai kepada kita. Naam. Jadi tidak ada syak wasangka pada setiap ayat dan huruf Al-Quran. Malah dikatakan oleh ulama, barang siapa yang mengingkari satu huruf daripada huruf Al-Quran, maka dihukum sebagai kafir. Boleh? Nah. Dan membacanya dianggap sebagai ibadah. Membaca Al-Quran dianggap sebagai ibadah. Boleh? Berbeza dengan bacaan-bacaan yang lain lah. Baca buku, baca komik. Perkara-perkara tu tidak dianggap sebagai ibadah. Cumanya yang dianggap sebagai ibadah tu kalau kita baca bacaan yang mutawatir tadi. Sebab ada juga qiraat yang tidak mutawatir, yang asing. Dan tu kalau kita baca tu tidak dianggap sebagai ibadah lah. Malah tidak dinamakan sebagai Al-Quran pun. Jadi syarat untuk dinamakan Al-Quran mesti bacaan itu mutawatir, iaitu apa yang ada dalam mushaf hari ini itulah, dan 7 qiraat yang lain. Secara umumnya begitu. Boleh? Nah, jadi Al-Quran kesimpulannya apa? Al-Quran ialah kalamullah yang melemahkan, yang turun ke atas Nabi Muhammad SAW, yang tertulis dalam lembaran mushaf, dipindahkan kepada kita secara tawatur dan membacanya dianggap sebagai ibadah. Kemudian kita terus ke slide yang berikutnya. Nama-nama Al-Quranul Karim. Nama Al-Quranul Karim ni banyak. Tapi jadi banyak tu sebab apa? Sebab ulama memandang kepada sifat Al-Quran tu. Keistimewaan atau khususiat Al-Quran. Ciri-ciri Al-Quran. Sebab tu keluar banyak nama tu. Yang pertama ialah Al-Quran sendirilah.
Yang kedua al-kitab. Al-kitab ni maksudnya ialah ad-dhamm wal jam', makna menghimpunkan, mengumpulkan. Al-Quran dinamakan sebagai Al-Quran semula. Nama Al-Quran dinamakan juga sebagai Al-Kitab. Al-Kitab kerana ianya menghimpunkan huruf-huruf, menghimpunkan kalimah-kalimah, menghimpunkan jumlah demi jumlah sehingga terbentuklah satu mushaf yang sangat agung yang kita baca sehingga ke hari ini. Itu sebab kenapa dinamakan Al-Quran dengan Al-Kitab, kerana ianya menghimpunkan huruf-huruf dan kalimah-kalimah di atas kertas. Nama ketiga bagi Al-Quran ialah At-Tanzil, yang bermakna sesuatu yang diturunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dia apa, perut lapar gitulah bacanya. Faham tak? Kalau perut kenyang tu bukan main sedap tarik. Tapi sebab perut lapar. Jadi maafkan saya. Jadi wa innahu latanzilu rabbil alamin. Yang sesungguhnya dia, iaitu Al-Quranul Karim, ialah satu perkara yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Yang keempat, nama Al-Quran ialah Al-Furqan. Al-Furqan bermakna pemisah. Kerana Al-Quran turun untuk memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, antara al-haq dan juga al-batil, dengan hujah yang kuat dan hujah yang jelas. Disebut dalam Al-Quran, Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Maha suci Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Furqan, iaitu Al-Quranul Karim, ke atas hambanya Muhammad SAW, supaya Al-Quran itu menjadi hujah dan peringatan kepada seluruh manusia di alam ini. Kemudian nama lain bagi Al-Quran ialah Al-Huda, iaitu petunjuk dan pemberi hidayah. Allah Ta'ala berfirman, Hudan lil muttaqin. Maknanya Al-Quran sebagai hudan, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Yang terakhir, nama Al-Quran ialah As-Sirat Al-Mustaqim. As-Sirat Al-Mustaqim, iaitu jalan yang lurus. Kerana Al-Quran tidak ada kesesatan padanya, tidak ada bengkak-bengkok, tak ada. Malah kalau kita ikut Al-Quran sebaiknya, maka Al-Quran akan membawa kita kepada jalan yang lurus, seperti highway. Boleh? Okey. Al-Quran ni banyak nama ni sebab apa? Sebab benda tu mulia. Ulama sebut kasratul asma' tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama ni menunjukkan ke atas benda tu mulia. Macam singa, banyak nama, ratus-ratus nama singa. Tak? Itu sebab kenapa Al-Quran ni banyak nama, kerana dia mulia. Nabi Muhammad banyak nama, Allah Ta'ala pun banyak nama. Walaupun ada kala banyak nama tu menunjukkan ke atas kecelaan. Ada juga jenis lagu tu. Contoh darah haid. Tak, darah haid ni banyak namanya. Haidun, nifasun, Allahumma salli ala Muhammad. Tak ingat dah. Tapi banyaklah namanya. Itu menunjukkan ke atas kehinaan darah tu. Tapi secara kebiasaannya bila banyak nama menunjukkan ke atas kemuliaan perkara tersebut. Boleh? Malah sebahagian ulama kira dan menamakan Al-Quran sampai 92 nama. Banyak tak banyak? Okey, terus. Perbezaan antara Al-Quran dan hadis kursi. Ini mukadimah belakang ni. Lepas tu kita masuk tentang nuzul Al-Quran secara lebih terperinci insya-Allah taala. Sebab nak tahu nuzul Quran, nuzul turun Al-Quran tu Al-Quran lah. Kena tahu dulu Al-Quran tu maksudnya apa, namanya apa. Lepas tu perbezaan antara Al-Quran dan juga hadis kursi yang kita nak bincang ni. Jadi hadis kursi ialah sesuatu yang lafaz dan maknanya daripada Allah. Okey. Bila kita sebut hadis kursi, lafaz dan makna daripada Allah, maka sama macam Al-Quran. Al-Quran lafaznya daripada Allah Ta'ala, makna pun daripada Allah Ta'ala. Jadi apa perbezaan antara hadis kursi dan juga Al-Quran? Hadis kursi ni hadis yang kat depan dia tu ada qala Allah Ta'ala. Nabi bersabda dan Nabi sebut qala Allah Ta'ala, telah berkata Allah Ta'ala sekian. Tak. Biasanya kalau hadis Nabawi, hadis Nabawi, biasanya terus je innamal a'malu binniyat ataupun apa-apa hadis lah, terus kepada hadis.
Tapi untuk hadis kursi, permulaan tu ada qala Allah Ta'ala, telah berkata Allah Ta'ala, sekian. Perkara itu diucapkan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi, tapi depan tu ada qala Allah Ta'ala. Jadi ulama bincang, apa beza hadis kursi dengan Al-Quran? Hadis kursi ni maksudnya apa? Sesuatu yang lafaz dan maknanya daripada Allah. Bila kita sebut sesuatu yang lafaz dan maknanya daripada Allah, maka sama dengan Al-Quran lah. Al-Quran pun begitu. Lafaz daripada Allah, makna pun daripada Allah. Jadi apa perbezaan? Ulama sebut ada beberapa perbezaan sebenarnya antara keduanya. Ada 7. Kita baca laju sikit. Yang pertama ialah Al-Quran ialah mukjizat yang Allah mencabar manusia dan jin untuk mendatangkan seumpama dengannya. Itu yang pertama. Ada Al-Quran ialah mukjizat dan Allah cabar. Dan jin manusia bawa ayat seperti dan seumpama Al-Quran. Tapi hadis kursi tidak ada cabaran tersebut. Tak ada. Yang kedua ialah Al-Quranul Karim. Yang kedua, membaca Al-Quran diberi pahala. Berbeza dengan hadis kursi kecuali jika disertai dengan niat. Itu Al-Quran. Kita baca walaupun tak ada niat apa. Ambil Quran baca selalu dah. Dapat pahala. Tapi untuk hadis kursi, kita belajar hadis kursi, baca hadis kursi, kalau tidak ada niat yang baik untuk menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala, maka tidak diberi pahala. Yang ketiga, perbezaannya ialah Al-Quran keseluruhannya mutawatir. Macam kita sebut tadi lah, makna mutawatir. Berbeza dengan hadis kursi, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Jadi Al-Quran semua sekali sahih, semua sekali tepat, semua sekali betul. Tak ada keraguan pada satu huruf daripada huruf Al-Quran. Berbeza dengan hadis kursi. Dia level dia tu berbeza-beza. Ada yang betul-betul sahih, confirm datang daripada Nabi, daripada Allah Ta'ala. Ada yang masih ada keraguan walaupun sedikit. Yang kita sebut hadis dhaif dan sebagainya. Kemudian yang keempat, tidak boleh meriwayatkan Al-Quran dengan makna. Al-Quran tak boleh kita sampaikan dengan makna. Mesti kita sampaikan dengan apa? Dengan lafaz dia. Tak boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak. Kemudian kita pergi jumpa orang, kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kemudian kita buat ayat lain, uslub yang lain, guna bahasa kita sendiri. Kita sampai kepada orang lain. Tak boleh. Mesti guna Alhamdulillahi Rabbil Alamin juga. Berbeza dengan hadis. Hadis kursi, kita boleh riwayatkan dengan makna. Jadi hadis tu kita dengar daripada Nabi, yang mana Nabi ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita faham maknanya dengan baik. Kita reti bahasa Arab, maka kita sampaikan kandungan makna tu kepada orang lain. Boleh, tak ada masalah. Walaupun tidak menggunakan lafaz sebiji-sebiji seperti hadis Al-Qudsi. Faham tu? Yang kelima, orang berjunub tidak dibenarkan sentuh dan baca Al-Quran. Itu kemuliaan Quran lah. Adapun hadis kursi, kita boleh pegang walaupun berjunub, boleh baca walaupun berjunub. Contohlah ni hadis kursi, kitab ni. Dalam dia ada hadis kursi, pegang walaupun berjunub baca, tak ada masalah. Walaupun yang comelnya berwuduk, bersuci daripada hadis kecil dan besar. Tapi tak haram. Berbeza dengan Al-Quranul Karim. Boleh? Kemudian yang keenam, bezanya ialah Allah Ta'ala menjamin untuk menjaga Al-Quran. Disebut dalam Al-Quranul Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikra, iaitu Al-Quranul Karim, dan kami berjanji untuk menjaga. Tu. Dijaga dengan cara lagu mana? Dihafaz dalam dada-dada para hufazul Quranul Karim. Malah ajaib Al-Quran ni, ada sebahagian manusia boleh hafaz sampai nombor ayat, sampai muka surat, sampai boleh baca terbalik. Mana Allah Ta'ala bantu pada sudut itu, sampai ketara tu, supaya Al-Quran tu terjaga. Jadi kalau Al-Quran andai kata dibakar semua sekali oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab, maka kita boleh tulis balik Al-Quran. Sebab apa? Semua ada dalam dada-dada para hufazul Quran yang mutqinin. Berbeza dengan hadis. Hadis boleh jadi diubah lafaz dengan lafaz yang lain. Boleh jadi dilupakan bila berlalunya zaman.
bila panjangnya waktu. Atau dengan kematian para hufaz al-hadis, maka hadis itu akan sedikit-sedikit hilang, hadis kursi tersebut. Yang ketujuh, ini kita dah sebut tadi, barang siapa yang mengingkari satu huruf daripada Al-Quranul Karim, maka ianya jatuh kufur. Berbeza hadis kursi. Nah, hadis kursi itu, kalau dalamnya ada perkara yang maklum minadim bid-darurah, maka kalau diingkari kufur lah. Kalau tidak, masih menjadi perbincangan ulama. Tidak semudah itu kita nak kufurkan dia. Okey. Cumanya akhir tadi saya sebut, namun makna yang lebih tepat bagi hadis kursi ialah sesuatu yang maknanya daripada Allah, lafaznya daripada Rasulullah. Jadi tadi pandangan yang saya baca tu, hadis kursi apa dia? Lafaz dan makna daripada Allah. Itu sebenarnya pandangan yang kurang tepat lah. Kalau kita ambil pandangan yang kurang tepat tu, maka kita boleh sebut perbezaan antara Quran dan hadis begini. Al-Quran, lafaz makna daripada Allah. Hadis kursi, lafaz makna daripada Allah. Apa beza dia? Ada 7. Namun kalau kita ambil pandangan yang lebih tepat yang mengatakan hadis kursi ialah, apa dia tadi? Sesuatu yang diturunkan daripada Allah dengan makna, bukan lafaz. Makna tu Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi, lafaz tu daripada Nabi sendiri. Tak, maka bila kita sebut begitu, tak perlu dah kita nak bincang panjang apa perbezaan keduanya, kerana perbezaannya sangat jelas. Al-Quran, lafaz dan makna daripada Allah. Al-Quran lafaz daripada Allah, makna daripada Allah Ta'ala. Adapun hadis kursi, makna daripada Allah, tapi lafaz Nabi ungkapkan dengan lidah Nabi sendiri. Alaihissalatu wassalam. Faham tu? Nah. Kemudian kita berpindah kepada Allahumma salli ala Muhammad, penurunan Al-Quranul Karim, yang kita panggil sebagai nuzulul Quran. Ini tajuk sebenar ni. Tadi mukaddimah. Boleh? Nah. Allah. Okey. Penurunan Al-Quranul Karim yang dibincangkan ialah peringkat penurunan Al-Quran. Adakah Al-Quran turun sedebut lagu tu ke dalam dada Nabi, ataupun ada peringkat dia? Sebagaimana kita dah makruf, ada peringkat dia. Yang pertama apa dia? Daripada Allah ke Lauh Mahfuz. Itu peringkat pertama. Allah Ta'ala sabitkan, adakan Al-Quranul Karim di Lauh Mahfuz. Boleh? Apa makna Lauh Mahfuz? Lauh Mahfuz itu satu kitab yang di dalamnya terkandung semua perkara yang telah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku. Qadar kita semua ada dalam Al-Quran, dalam Lauh Mahfuz, dalam Lauh Mahfuz. Jadi yang pertama, peringkat pertama ialah Allah Ta'ala turunkan Al-Quranul Karim ke Lauh Mahfuz. Naam. Dalam satu ayat Al-Quranul Karim disebut, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir kay la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada musibah yang menimpa di bumi dan menimpa diri kamu, melainkan semua perkara itu telah ditentukan dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab, iaitu di Lauh Mahfuz, sebelum Allah Ta'ala menciptakan manusia lagi. Dan sesungguhnya perkara itu bagi Allah ialah satu perkara yang mudah dan senang. Kerana apa? Likai la ta'saw ala ma fatakum. Supaya kamu tidak kecewa dengan apa yang kamu tak dapat. Contoh jiran kita hari ni, kereta baru, tahun depan kereta baru pula. Tak tukar semua. Kita pakai kereta kancing, istiqamah dengan kereta kancing, kereta sagak. Jadi, ada kala timbul rasa dengki, rasa hasad. Allah Ta'ala sebut, likai la ta'saw ala ma fatakum. Benda tu semua dah ditetapkan dah. Dia pakai kereta apa, dia mati bila, bini dia siapa, semua dah ditetap. Kamu pun lagu tu. Kalau ditetapkan di akhir hayat kamu pakai kereta mewah, rumah besar, kaya-kaya, kamu akan dapat perkara tu. La mahalah. Kamu akan dapat. Jadi jangan nak rasa kecewa yang sebab tu semua tu ketentuan Allah Ta'ala. Wala tafrahu bima atakum. Dalam masa yang sama jangan syok, seronok sehingga berbangga-bangga menghina orang lain yang miskin. Sebab apa? Sebab apa yang kamu dapat tu bukan usaha kamu semata dah. Tapi itu satu ketentuan yang akan berlaku, nak tahu nak akan berlaku. Walaupun kamu tak nak benda tu akan berlaku. Maka sebenarnya itu satu ketentuan. Walaupun kamu usaha tapi
kita kembali kepada ketentuan Tuhan tu. Kalau tak ditentukan begitu, kamu tak akan dapat. Boleh? Jadi tak ada sebab nak berbangga-bangga. Dan Allah Ta'ala tutup, Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Ta'ala tak suka dan benci kepada mereka yang berbangga-bangga dan sombong, takabbir. Nah. Kemudian selepas daripada Al-Quran turun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke Lauh Mahfuz, maka berlakulah peringkat yang kedua, iaitu daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Boleh? Turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Bait tu makna rumah. Izzah tu kemuliaan. Jadi rumah kemuliaan yang ada di langit dunia. Turun tu pula sedebu. Jadi daripada Allah ke Lauh Mahfuz sedebu 30 juzuk. Begitu juga daripada Lauh Mahfuz pergi ke langit dunia. Baitul Izzah juga sedebu. Tahu sedebu? Maknanya satu buku, maknanya lengkap lah. Boleh. Bila turun tu daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami turunkannya, Al-Quran, pada malam yang diberkahi. Dan kami menjadi zat yang memberi inzar, amaran dengan isi kandungan Al-Quran terhadap kamu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini jelas. Surah Al-Qadr beritahu apa? Sesungguhnya kami turunkan dia Al-Quran dalam malam Lailatul Qadar. Okey. Kita baca satu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abbas. Sayyidina Ibn Abbas disebut Unzilal Qur'anu jumlatan wahidah. Diturunkan Al-Quran secara menyeluruh. 30 juzuk ila sama'id dunia, ke langit dunia, Lailatul Qadr, pada malam Lailatul Qadar. Summa unzila ba'da dhalika fi 20 sanah. Kemudian diturunkan selepas itu selama tempoh 20 tahun. Maknanya 23 tahun. Boleh? Okey. Kemudian selepas daripada Al-Quran turun ke Baitul Izzah, iaitu Lauh Mahfuz, ke Baitul Izzah iaitu di langit dunia, maka peringkat ketiga turunnya Al-Quran ialah Malaikat Jibril menurunkan Al-Quran daripada Baitul Izzah kepada hati baginda Nabi SAW secara berperingkat selama 23 tahun. Itu peringkat yang terakhir. Boleh? Itu peringkat yang terakhir. Peringkat yang terakhir apa? Daripada Baitul Izzah, Malaikat Jibril turunkan sedikit demi sedikit kepada Nabi SAW selama 23 tahun. Sebagai hudan linnas, petunjuk kepada manusia, wa tibyanan likulli syai', sebagai satu penjelas kepada setiap sesuatu. Jadi dalam Al-Quran ni ada semua perkara berkait dengan dunia, berkait dengan akhirat, semua lengkap di dalam Al-Quranul Karim. Dan satu perkara yang kita wajib beriman ialah Al-Quranul Karim bila mana diturunkan oleh Malaikat Jibril daripada langit dunia, maka diturunkan tanpa sebarang penambahan. Malaikat Jibril turunkan sebagaimana diperintah oleh Allah Ta'ala. Tak kurang, tak tambah. Dan tertibnya pun sama. Tidak dikehadapankan, tidak dibelakangkan. Begitu juga kita wajib beriman, Nabi bila dapat Al-Quran daripada Sayyidina Jibril, Nabi hafaz, Nabi faham, dan Nabi sampaikan tanpa tambah sedikit atau mengkurangkan daripada nas asal. Boleh? Tak ada Nabi syarah pula guna ucapan beliau baginda sehingga Quran tu tertambah, tak ada. Memang sebiji-sebiji disampaikan oleh Nabi sebagaimana diterima daripada Malaikat Jibril. Faham tu? Okey. Saya sebut dalam nota saya ni, Malaikat Jibril turunkan Al-Quran tu ke hati Nabi. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quranul Karim disebut secara jelas. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika. Maknanya ar-ruhul amin iaitu Malaikat Jibril menurunkan Al-Quran ke atas hati kamu. Jadi Al-Quran diturunkan kepada hati Nabi. Sebab tu ada kala wahyu turun, Nabi tak bercakap apa, diam gitu je. Tapi wahyu tu sampai kepada Nabi.
Jadi Nabi ni dia ada hati yang khusus, ada ahwal yang khusus yang tidak ada pada kita. Jadi sahabat tak dengar pun ucapan ataupun lafaz Al-Quran tu diucapkan. Tapi wahyu sedang turun ketika tu. Jadi diturunkan kepada apa? Hati. Kalau diturunkan kepada pendengaran semata, maka bila ada sahabat, wahyu turun, sahabat akan dengar bacaan tu, tapi tak dengar. Nabi saja dengar dan Nabi sampaikan. Boleh? Ayat lain yang menjelaskan ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Sayyidina Jibril kepada Nabi ialah kepada hati. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Itu samalah ayat tadi. Cuma hak tadi dia ambil separuh. Yang atas tu yang saya baru baca tu sempurna, ayat yang sempurna. Ala kulli hal. Jadi kita faham proses pertama turun Al-Quran daripada Allah ke Lauh Mahfuz itu secara 30 juzuk, secara penuh. Begitu juga daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara penuh. Daripada Baitul Izzah kepada Nabi, itulah baru terpisah-pisah selama 23 tahun. Tak. Kalau kita baca Quran, kita akan dapati ada sedikit pertembungan lah sebenarnya. Sebab apa? Ada ayat Quran yang beritahu Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Tapi ada juga yang beritahu, mana Al-Quran yang mengkhabarkan Al-Quran itu turun ketika dan ketika, mana bukan sekaligus. Faham tak? Jadi waham itu ataupun ketidakjelasan itu sebenarnya telah berlaku pada umat sebelum. Atiyah bin Aswad pernah bertanya Ibnu Abbas. Beliau berkata, Atiyah Ibn Aswad berkata, dalam hati aku ni ada syak, ada ketidakjelasan, ada syak wasangka tentang ayat Quran yang menyebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang mana padanya diturunkan Al-Quran. Lepas tu ayat Quran yang beritahu inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan Al-Quran ni ada juga turun pada bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal dan sebagainya. Jadi bertembung tu. Sebenarnya turun bila? Pada malam Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan ataupun pada bulan-bulan lain. Sebab benda tu dua-dua berlaku. Bulan lain berturun Al-Quran. Maka Sayyidina Ibnu Abbas, turjuman Al-Quran menjawab, innahu anzala fi Ramadan fi Lailatul Qadr jumlatan wahidah. Al-Quran turun pada malam Ramadan sekali. Makna sedebu. Satu jumlah. Lengkap. Kemudian turun selepas tu secara berperingkat selama 23 tahun. Boleh? Jadi tidak ada pertembungan lah. Kalau orang sebut Quran turun pada malam Lailatul Qadar pun betul. Orang kata Al-Quran turun selama 23 tahun pun betul. Tapi dengan cara kefahaman yang telah kita jelaskan. Yang terakhir yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah hikmah Al-Quran diturunkan secara berperingkat. Kenapa? Kenapa tak diturunkan secara sedebut terus kepada Nabi SAW? Al-Syaikh Dr. Bakr Ismail, yang kitab beliau menjadi rujukan saya, Dirasat fi Ulumil Quran, mengatakan ada beberapa hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun. Yang pertama ialah untuk menguatkan hati baginda Nabi SAW. Tak. Jadi bila mana Nabi diuji dengan sesuatu, turun ayat memujuk Nabi. Kemudian selepas tu dihina lagi, dimaki lagi, maka turun pula ayat lain yang menyokong perjuangan Nabi. Tak, lepas tu berlaku lagi para musyrikin atau orang kafir Quraisy ataupun kafir secara umumnya baling batu dah apa semua tu, maka turun pula ayat-ayat lain yang menyebabkan Nabi terus bersemangat, terus kuat mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Kadzalika linusabbita bihi fuadak, dan dengan cara itu, iaitu dengan cara diturunkan ansur-ansur, ialah untuk kami kuatkan dan kukuhkan, utuhkan hati kamu wahai Muhammad. Nah. Kemudian yang kedua ialah memudahkan bagi Nabi dan para sahabat menghafaz. Itu hikmah dia. Kalau turun 30 juzuk sekaligus puaslah nak ngapalnya. Tak, jadi turun ansur-ansur. Mentelah lagi, para sahabat ni kebanyakan mereka tidak tahu membaca, tidak tahu menulis.
Dan mereka tak pernah jumpa pun kitab seagung dan sedahsyat itu, semukjizat itu. Nak sebut lagu mana? Yalah, sebelum ni main syair dah. Tapi yang datang ni lebih hebat daripada syair. Syair boleh hafal, boleh diingati. Sebab memang masyarakat ketika tu sentiasa bermain dengan syair sejak daripada lahir. Tiba-tiba dapat ayat Quran yang lain daripada syair, malah lebih hebat. Maka perlu masalah nak hafaz, nak hayati, nak memahami makna dan sebagainya. Jadi itu kita sebut sebagai hikmah yang kedua. Sebab tu dalam Al-Quran disebut warattalnahu tartila. Dan kami bacakan Al-Quran itu secara tartil. Mana tartil ialah diturun sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sehingga yang dah lama Al-Quran yang mula-mula turun tu, ayat yang mula-mula sampai tu dah rasikh betul-betul dalam jiwa, dalam akal, dalam ingatan, barulah diturunkan ayat lain. Begitu. Allah. Yang ketiga, memudahkan umat Islam, memudahkan umat Nabi beramal dengan Al-Quran secara sedikit demi sedikit. Ini jelas lah. Tak ada pengharaman, contoh Arab. Dia bukan haram terus. Jadi dia punya step by step. Faham betul? Jadi itu lebih mudah untuk para sahabat tinggalkan. Jadi Al-Quran pun turun sikit, haram sikit dulu, lepas tu haram sekian, lepas tu boleh haram secara mutlak minum arak. Jadi untuk memudahkan beramal, untuk memudahkan sahabat bersifat dengan sifat-sifat yang mulia. Jadi ada arahan suruh bersifat dengan sifat ni, ada arahan suruh hindar penyakit lagu ni, penyakit hati macam ni, ada arahan suruh buat. Maka semua tu dilaksanakan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Yang lama dah sebati dalam jiwa, barulah berpindah kepada ayat yang baru turun. Sama macam doktor lah. Doktor ni kalau ada ubat, sepatutnya minum seminggu. Dia paksa kita minum sekali minum. Setogok je. Jadi bila dipaksa, dia akan jadi dua je kemungkinan. Pertama, kita tak nak minum. Ataupun kita minum semua, lepas tu kita mampu mati. Faham tak? Jadi begitulah Al-Quran datang mendidik, maka turun sedikit demi sedikit. Seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keempat ialah mendepani pelbagai peristiwa yang berlaku. Jadi Al-Quran diturunkan secara berperingkat bagi meraihkan ahdath. Contoh bab talak berlaku, apa hukum dia? Maka turun ayat yang menjelaskan. Kemudian esok lusa berlaku pula ayat lain. Cerita lain, peristiwa lain yang perlu kepada hukum syarak, maka ketika itu barulah Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi. Dan Nabi SAW ada waktu bila ditanya Nabi diam, tak jawab. Sebab apa? Tidak turun wahyu. Jadi itu menunjukkan secara jelas kepada kita, pertama Nabi memang sampaikan hukum tu datang daripada syarak semata. Sebab kalau Nabi ikut akal semata, ijtihad, maka tu bagi tahu je. Tanya beritahu. Tapi ada kala bila ditanya soalan, Nabi tak ada wahyu yang memberi irsyad kepada Nabi, Nabi diam lama, selepas tu diturunkan barulah Nabi sampaikan. Dan bila disampaikan tu, puas hatilah. Jawapan tu tepat, jawapan tu diterima dengan baik dan diterima dengan redha oleh para sahabat yang lain. Kemudian yang kelima, menolak syubhat orang musyrik. Dalam Al-Quran disebut wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan mereka tidak mendatangkan kepada kamu bimathalin, dengan syubhat. Kepada agama kamu, ke atas agama kamu, illa ji'naka bil haqq. Melainkan kami bawa dan kami datangkan kepada kamu Al-Quran yang lebih baik penerangannya, untuk menolak dakwaan si kafir tadi, untuk menolak syubhat si kafir tadi. Faham tak? Ayat Quran ini bagi tahu, bila orang kafir bawa syubhat, bawa keraguan ke atas agama Muhammad SAW, maka Allah Ta'ala akan balas dengan penerangan yang lebih jelas, dengan penerangan yang mematahkan hujah pihak lawan. Jadi benda ni penting lah. Sebab apa penting? Supaya orang Islam tidak terpengaruh dengan ucapan-ucapan puak-puak musyrikin, syubhat-syubhat yang dibawa oleh mereka. Maka penting untuk Al-Quran itu turun mengikut keadaan, mengikut waktu, keperluan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keenam,
Yang terakhir tadi tak? Yang keenam. Yang keenam, hikmah kepada Al-Quran turun secara berperingkat. Hikmah ni menurut Syekh Bakr Ismail, ramai ahli ilmu yang terlepas pandang. Apa dia hikmah dia? Menunjukkan kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Kita sebagai manusia, kita start tulis hari ni satu buku. Adakah dia punya uslub, style akan sama macam kita tulis 23 tahun akan datang? Mana tiap-tiap hari kita tulis, ataupun tiap-tiap tahun kita tulis. Uslub tu mesti berbeza. Tahun ni beza dengan tahun lepas, beza dengan tahun satu lagi. Tak, sebab ilmu kita semakin meningkat. Bila kita tulis sama pula, bakat kita semakin terselah, semakin hebat lah maknanya. Jadi sebelum ni kurang, akan datang ni mungkin semakin bagus. Tapi bila hampir kepada tua, dia makin kurang sikit. Tapi Al-Quran tak, walaupun turun dalam tempoh 23 tahun, ayat dengan ayat tu, ayat demi ayat, surah demi surah, semua tu datang kadang tanpa sebarang apa nama kita sebut, tanpa sebarang Allahumma salli ala Muhammad, lompong ataupun tanpa sebarang kecacatan. Itu tidak lebih membuktikan Al-Quran itu benar-benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan datang daripada Nabi sendiri, tidak. Benar-benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ada lagi tak? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tak payah syarah dah tak? Tak, kena syarah juga. Jadi selesai dah kita punya perbincangan ataupun perkongsian untuk hari ini. Sahabat-sahabat yang boleh berbahasa Arab dan nak rujuk balik ucapan saya, nak baca balik dengan lebih terperinci, boleh baca kitab Dirasat fi Ulumil Quran, karangan Syekh Dr. Muhammad Bakr Ismail, guru kepada guru kami. Tadi lah, rahimahullah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya. Walaupun di sana ramai lagi ustaz-ustaz yang bagus-bagus, yang alim-alim. Tapi jemput juga orang kampung macam saya ni. Tak cerai macam saya ni. Jadi terima kasih banyaklah. Dan terima kasih tidak terhingga kepada semua yang sudi mendengar daripada awal sampai habis. Syarahan yang serba sederhana daripada diri saya. Dan saya berharap ianya memberi sedikit sebanyak manfaatlah kepada kita. Jadi kita buat majlis ni bukan sekadar majlis. Ini perkara yang paling penting yang saya nak kongsikan dan nak pesan lah. Mungkin UiTM orang lain buat. UiTM Raut tak buat ke? Kita kena buat. Nak ra'i, nak tunjuk kita dah buat. Ataupun nak capai KPI something. Tak. Dalam bab agama, syarahan agama ke, nuzul Quran ke apa, kita nak kesan selepas tu. Jadi kita berharap dengan pembacaan dan syarahan tentang nuzul Quran, kehebatan Quran, nama Al-Quran dan sebagainya, menambahkan lagi kecintaan kita kepada Al-Quran. Sebab ada hari ini manusia tak sempat membaca Quran. Baca Quran semuka pun tak sempat. Baca Al-Quran semuka pun tak sempat. Ambil masa 2 minit, 3 minit je. Tapi tak sempat. Dalam masa yang sama dia boleh scroll. Dia punya Facebook 3 jam, 4 jam. Tak. Jadi perkara tu kita kena ubah lah. Kena istiqamah sehari baca. Maghrib Isyak ke, 2 muka, 3 muka. Tak. Mentelah lagi bulan Ramadan. Guru kami di Al-Azhar Al-Sharif kata-katanya bila masuk Ramadan, mereka akan hentikan seluruh kelas. Usul fiqh ke, nahu ke, fiqh, berhenti belaka. Mereka akan tumpu kepada Al-Quranul Karim. Mereka baca Quran, tadabbur Quran, khatam demi khatamah, khatamah ba'da khatamah. Tak. Kemudian baca tafsir Al-Quran. Jadi itu. Kita kena ambil yang tibar, yang kena tiru orang-orang yang soleh. Dalam bab ibadat ni pandang orang yang lebih tinggi. Jangan pandang orang lebih rendah. Kita pandang jiran, kita tak pergi semayang. Kita semayang. Jadi tak adalah kekuatan nak semayang sunat ke nak. Pandang amalan lebih tinggi supaya kita bersemangat nak jadi seperti dia. Adapun bab dunia, kita senantiasa pandang yang lebih bawah supaya hati kita redha. Kita ni kaya setara mana pun confirm atas tu ada yang lebih kaya dan lebih senang. Percayalah. Kedak. Kedak, betul ataupun salah, kena betul apa yang saya sebut. Faham tak?
Setiap daripada kita ni kaya dah, ada lagi yang lebih kaya. Dia kaya, ada lagi yang lebih kaya. Jadi kalau kita duduk kerja orang atas, sampai kesudahlah kita dalam keadaan tak tenang hati. Mereka kalau cari dunia tu untuk tujuan akhirat, untuk sedekah, bantu orang fakir miskin, itu tak apalah. Tapi semata-mata nak mengejar kemewahan, tak akan pernah puas. Dua perkara yang tak akan kita puas. Pertama, ilmu. Yang kedua ialah harta dunia. Yang disebut bila anak Adam tu dah dapat dua lembah daripada emas, mereka akan nak yang ketiga. Itu. Jadi berpada dengan kehidupan dunia kita, kita kejar pula kelebihan dan juga kurniaan Allah Ta'ala yang berkait dengan akhirat. Nah, barakallahu fikum. Cukup sekadar itu daripada saya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Satu penerangan yang sangat hebat daripada Ustaz Salah kita. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang panjang lebar berkaitan dengan nuzul Quran. Moga-moga dengan perkongsian ilmu ini dapatlah kita semua meningkatkan keimanan kita. Dia yang paling penting sekali, dapat orang kata mendekatkan lagi diri kita dengan Al-Quran, insya-Allah. Okey, sekali lagi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua yang hadir. Alhamdulillah, saya tak menjangkakan view-nya selama inilah. Kalau kalau tengok dekat sini, alhamdulillah mendapat sambutan yang baiklah, alhamdulillah. Dan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Moga-moga dengan kehadiran tuan-tuan, puan-puan pada program kita pada pagi ini, semoga Allah memberi kebaikan lah, membalas dengan kebaikan kepada semua, insya-Allah. Sebelum saya mengakhiri kita punya ceramah atau program kita pagi ini, saya nak tinggalkan satu pantun, boleh tak? Satu pantun untuk semua. Tapi pantun ni semua orang dengar lah. Cuma saya nak, orang kata sajalah, nak selit-selit kan. Okey, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Okey, dan untuk Ustaz pula, kalau ayat yang sama juga, cuma ubah yang belakang. Kalau ada rezeki, kita jemput lagi, insya-Allah. InsyaAllah, barakallahu fikum. InsyaAllah. Okey, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya terlupa, di ruangan komen saya dah letakkan link kehadiran. Jadi bolehlah semua yang hadir pada pagi ini untuk letak ataupun untuk mengisi link kehadiran, insya-Allah. Okay, yang terakhir sekali, saya memohon maaflah sekiranya ada kesilapan daripada saya dalam mengemudi program pada pagi ini, terutamanya daripada Ustaz pada Ustaz Solah, mungkin ada kata lambat ke benda ke kan. Jadi saya mohon maaflah daripada pihak saya. Yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk tu datang daripada diri saya sendiri. Jadi saya tutup kita punya program pada pagi ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Terima kasih semua.